Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Azoliza binti Azaman. Saya dari Fakulti Pengajian Islam mengambil kos Pendarasan Islam. Hari ini kami akan membentangkan kertas kerja UMS Print yaitu Ashabul Qiyadah. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Razman bin Muhammad Nasir, nomor metrik BF24110173 dari Fakulti Perhutanan Tropika dan Program Perladangan Hutan dan Perhutanan Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafika binti Abdullah dari Fakulti Pengajian Islam, Kos Pendarasan Islam BQ24110007. Saya Rabiatul Adawiyah binti Sufyan dari Fakulti FSSK, Program Sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maizatul Lain Azira binti Abdul Hadi alias Haja Putaful. Saya dari Fakulti Pengajian Islam di Program Pendarasan Islam. Saya mengulang nomor metrik BQ 24110035. Kumpulan 1 akan membentangkan program yang dipilih di bawah tonggak governance, yaitu Ashabul Qiyadah. Ashabul Qiyadah adalah gerakan pemimpin yang membawa wahyu dari Tuhan sebelum zaman kegemilangan Islam pada suatu ketika dahulu. Perkataan Ashabul berasal dari bahasa Arab yang membawa maksud para sahabat atau orang-orang mendampingi. Manakala perkataan Qiyadah juga berasal dari bahasa Arab yang membawa maksud kepimpinan atau pimpinan. Program Ashabul Qiyadah ini digunakan untuk memberi gambaran posisi atau peranan generasi muda dalam suatu organisasi bagi membimbing generasi yang lain sejajar dengan prinsip Islam. Tujuan program ini untuk menanam sifat-sifat kepimpinan yang berkesan bagi dicontohi, diayati, dan diamalkan oleh segenap masyarakat, terutamanya sebagai pelajar. Program ini juga bertujuan untuk memperkukuhkan nilai-nilai murni bagi mempertingkatkan etika kerja dan sahsia diri. Saya akan membentangkan tentang objektif program. Terdapat 5 objektif program. Yang pertama adalah membangunkan kemahiran insannya. Dalam program ini, para peserta akan diberi pendedahan mengenai kepentingan kemahiran seperti komunikasi, kepimpinan, dan kerja berpasukan. Seperti yang kita tahu, kemahiran ini adalah sangat penting bukan sahaja di dalam akademik, tetapi untuk kehidupan sosial. Objektif yang kedua adalah pengurusan masa dan pembelajaran. Para peserta akan diajarkan mengenai teknik pengurusan masa dan strategi pembelajaran yang lebih efisien untuk mengatasi cabaran akademik. Dan objektif yang ketiga, interaksi sosial. Program ini merupakan salah satu platform untuk para peserta berinteraksi dan membina jaringan sosial yang positif antara rekan sebaya. Dan objektif yang keempat adalah pembangunan diri. Program ini akan mendorong para peserta mengenali potensi diri dan meningkatkan tahap keyakinan mereka, dan ini juga penting untuk kehidupan mereka di universiti. Objektif yang terakhir untuk program ini adalah kesediaan kerja. Peserta akan diberi pengetahuan mengenai peluang pekerjaan dan perkembangan diri yang diperlukan untuk masa hadapan. Oke, seterusnya saya akan membentangkan isu dan permasalahan yang wujud di lokasi pilihan. Isu dan permasalahan yang wujud di lokasi pilihan ada 4. Yang first, penglibatan pelajar dalam setiap aktiviti yang dilaksanakan. Yang kedua, pelaksanaan aktiviti perlu mengikut masa yang telah ditetapkan, mengikut tentatif program. Isu dan permasalahan yang ketiga pula berkenaan dengan isu disiplin peserta sepanjang program dijalankan. Manakala yang terakhir, isu yang wujud di lokasi pilihan adalah isu keselamatan peserta yang menyertai program. Seterusnya saya akan membentangkan penglibatan komuniti ataupun sasaran. Penglibatan komuniti ataupun sasaran, kami memilih pelajar menengah atas yang berjawatan di Sekolah Menengah Kebangsaan Inanam. Kami memilih menengah atas yang berjawatan hal ini kerana sebab program kami berkaitan dengan kepimpinan. So, kepimpinan dengan orang yang berjawatan, dia berkaitlah. Seterusnya, tarikh dan masa. Tarikhnya kami memilih pada 24 November 2024 dan masa 7 pagi hingga 1 petang. Dan jumlah sasaran kami menyasarkan sebanyak 50 orang peserta. Tempat seperti yang saya maklumkan tadi, yaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Inanam, Kota Kinabalu, Sabah, yang mana jarak antara lokasi dari UMS adalah 9.4 km. Kami memilih Sekolah Menengah Kebangsaan Inanam ini kerana dia tidak terlalu jauh dengan UMS. Jadi pergerakan antara UMS dengan Sekolah Kebangsaan Inanam dia tidak terlalu jauh dan senang untuk kita bergerak, dan perjalanan kita mudah untuk ke sana. Seterusnya, bagi impak program pula, yang pertama ialah dapat melahirkan generasi muda yang mempunyai pemikiran kritis dalam menentukan apa jauh keputusan. Bukan itu saja, ia juga dapat memupuk sifat kerjasama yang kuat dalam melakukan suatu perkara, serta dapat mengeratkan hubungan silaturahim setiap generasi. Hal ini karena aktiviti yang dijalankan sepanjang program dapat membuatkan pelajar berpikir dengan lebih rasional dan profesional, serta menggunakan akal pikiran mereka secara optimum.
Seterusnya, saya akan membentangkan tentang pengurusan risiko program. Terdapat 4 cara pengurusan risiko program. Yang pertama adalah ketepatan masa. Seluruh EJK yang terlibat dalam menjalankan program ini perlu memastikan para pelajar berada di lokasi program sekurang-kurangnya 10 menit lebih awal sebelum program bermula. Ketepatan masa ini penting untuk membolehkan kita melakukan persiapan terakhir sebelum program dijalankan. Dan ketepatan masa ini juga penting supaya segala aktiviti yang dirancang dapat dilaksanakan. Seterusnya, aspek keselamatan. Dalam program ini, terdapat EJK keselamatan yang harus sentiasa bersedia untuk menghadapi sebarang situasi yang tidak dapat dijangka. Para EJK perlu memantau setiap persekitaran dan menyediakan plan kecemasan yang jelas. Keselamatan para peserta adalah keutamaan semua EJK yang terlibat. Pengurusan risiko yang ketiga adalah disiplin pelajar. Dalam aspek ini, EJK protokol diberi tanggung jawab untuk mengawal tingkah laku pelajar sepanjang program berlangsung. EJK protokol perlu sentiasa memerhati dan menegur pelajar dengan cara berhemat. Dengan ini, kita dapat memastikan suasana program kekal kondusif dan semua peserta dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada program yang sedang dijalankan. Pengurusan risiko program yang terakhir adalah penglibatan dan pemahaman pelajar dalam program yang dijalankan. Pengarah dan ahli jawatan kuasa perlu berusaha untuk memastikan aktiviti yang dijalankan sepanjang program menarik dan mudah difahami. Dengan menggunakan pendekatan interaktif dan menyediakan bahan-bahan yang jelas, pengarah dan ahli jawatan kuasa dapat menarik minat pelajar dan memastikan mereka dapat mengikuti setiap sesi yang diadakan dalam program ini dengan baik. Penilaian program yang kami pilih ialah penilaian secara talian, yaitu menggunakan Google Form. Hal ini kerana pengaksesnya hanya menggunakan telefon. Kita tidak perlu lagi mencetak borang-borang untuk membuat penilaian dan ianya juga mengambil masa yang lama. Seterusnya, bagi anggaran pendapatan dan perbelanjaan, pendapatan bagi program ini akan diperolehi daripada 2 sumber. Yang pertama adalah kutipan yuran bagi seorang pelajar sebanyak Rp17 yang akan dikutip daripada 50 orang pelajar, yang mana jumlah keseluruhan yuran ini adalah sebanyak Rp850. Sumber pendapatan yang kedua adalah dana daripada Pusat Co-Curriculum dan Pemajuan Pelajar sebanyak Rp100. Maka jumlah keseluruhan bagi pendapatan program ini adalah sebanyak Rp950. Selain itu, bagi anggaran perbelanjaan pula, dana pendapatan akan dibelanjakan kepada 4 bagian. Yang pertama, makanan dan minuman, hadiah dan cenderahati, peralatan aktiviti dan juga publicity. Bagi yang pertama, makanan dan minuman akan disediakan sarapan pagi dan tengah hari. Bagi sarapan pagi, akan disediakan roti dan juga air mineral dengan kos unit sebanyak Rp2 dengan kuantiti sebanyak 100, dengan kos keseluruhan adalah Rp200. Bagi makan tengah hari pula akan disediakan nasi, ayam masak kecap, sayur dan juga air mineral, di mana kos unit sebanyak Rp5 dengan kuantiti sebanyak 100, dengan kos keseluruhan bagi makan tengah hari adalah sebanyak Rp500. Maka, bagi keseluruhan perbelanjaan makanan dan minuman adalah sebanyak Rp700. Perbelanjaan yang seterusnya adalah hadiah dan cenderahati. Yang pertama adalah sihir penyertaan yang akan dibeli secara fisikal, yang akan disediakan sebanyak 50 unit dengan kos unit sebanyak Rp1. Bukan itu saja, hempa akan disediakan bagi tempat pertama dengan kos unit sebanyak Rp50, hempa tempat kedua kos unit sebanyak Rp30, dan hempa tempat ketiga dengan kos unit Rp20. Dengan kos keseluruhan bagi hadiah dan cenderahati adalah sebanyak Rp160. Bagi perbelanjaan yang ketiga pula adalah peralatan aktiviti. Peralatan aktiviti yang akan diperlukan sepanjang program hanya 3, yaitu plastik sampah, kertas mahjong dan juga belon. Bagi kertas mahjong akan diperlukan kuantiti sebanyak 16 dengan kos unit Rp3. Yang kedua adalah plastik sampah, kuantiti sebanyak 3 dengan kos unit sebanyak Rp4. Dan ketiga adalah belon dengan kuantiti sebanyak 6 dan juga kos unit sebanyak Rp5 dengan kos keseluruhan adalah Rp90. Perbelanjaan yang terakhir adalah publicity. Bagi publicity, tidak memakan sebarang kos karena yang akan digunakan hanyalah poster digital. Seterusnya adalah rumusan perbelanjaan. Pertama, bagi makanan dan minuman akan digunakan kos sebanyak Rp700. Bagi hadiah dan cenderahati, kos sebanyak Rp160. Bagi peralatan aktiviti sebanyak Rp90 dan publicity Rp0. Maka keseluruhan adalah Rp950 bersamaan dengan anggaran pendapatan yaitu sebanyak Rp950. Sekian, terima kasih.